had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis yang dihormati Tuan Nazir, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai surau, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam satu halaqah dengan sahabat-sahabatnya. Macam kita inilah dalam halaqah, dalam satu pertemuan majlis. Maka di dalam duduk itu, di dalam duduk ramai-ramai itu, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yujalisuna al-yawm qati'ur rahim. Nabi kata, jangan duduk bersama kami pada hari ini orang yang memutuskan silaturahim. Dalam duduk ramai-ramai macam ni, Nabi kata, jangan duduk dengan kami malam ni orang yang memutuskan silaturahim. Maka sahabat-sahabat ni saling berpandangan, siapa di kalangan kita ni yang memutuskan silaturahim? Tiba-tiba bangun seorang laki-laki, seorang pemuda fata. Bangun seorang laki-laki, keluar daripada majlis ilmu Rasulullah. Rupanya laki-laki ni, tuan-tuan, baru bergaduh dengan mak saudaranya, baru bertengkar dengan mak saudara, tak bercakap, tak berbaik, bertengkar. Maka laki-laki ni pergi dapatkan balik mak saudara dia, minta ampun, minta maaf, peluk lebih kurang. Dia balik semula ke masjid tempat Nabi duduk ramai-ramai dalam halaqah tadi. Bila laki-laki tadi balik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna rahmata la nunazzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kata Rasulullah, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun di dalam satu kaum yang mana jika ada di dalam satu kaum itu satu orang yang memutuskan silaturahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa dia yang dikatakan memutuskan silaturahim? Bertengkar, bermusuh, tidak bertegur sapa, tidak bercakap, tidak mengambil peduli, tak ambil kisah dengan saudara mara, dengan sahabat andai. Dah berlama dah bertengkar, dah bergaduh dah lama dah, sejak taman ni dibuka sampai sekarang tak adanya berbaik. Walaupun semayang satu saf, walaupun duduk satu saf, walaupun kongsi surau yang sama, tapi tidak bertegur sapa, itu dipanggil sebagai memutuskan silaturahim. Dengan sebab ada dua orang tadi memutuskan silaturahim, satu kaum tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata, inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak akan turun di dalam satu kaum jika ada dalam satu kaum itu seorang atau dua orang yang kerjanya ialah memutuskan silaturahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berhati-hati tuan-tuan. Masyarakat kita hari ini, silaturahim sesama Islam ni dah tak ambil kisah. Silaturahim sama-sama Islam dah tak berpeduli-pedulian.
Lentak lah. Dia tak kisah sakit ke, demam ke, mati ke, susah ke, orang tu masuk hospital ke, orang tu mati ke. Malah kalau sepupu sakit pun tak ziarah, abang sakit pun tak ziarah, kakak pun tak telefon, dengan adik pun adik susah tak bantu, dengan mak saudara minta tolong pun tak bantu. Dah tak ambil kisah. Semangat kasih sayang sudah hilang, mahabbah, perasaan kasih sudah hilang, dengan kesibukan kerja, dengan kenikmatan dunia, dengan sibuk hal anak-anak, dengan urusan cari rezeki, sampai dah tak ambil peduli. Kenduri kendara tak pergi. Tambah-tambah zaman sekarang ni zaman yang semuanya nak pergi ziarah, nak pergi tengok, kena tengok dulu bendera belah mana. Lagilah susah. Sakit pun nak tengok bendera apa, mati pun nak kira bendera apa, kenduri pun tengok bendera apa. Bila letakkan bendera apa nombor satu, tak lagi terbalik Azhar benda ni. Ni tak lagi terbalik ni, penyidai-bidai ni. Ni yang makcik-makcik duk jojo sikit, lagi bengkak dahi. Baik, sebab tu tuan-tuan, saya buka mukadimah di sini supaya kita nak bagi tahu bahawa rahmat Allah dalam taman tuan-tuan ini akan turun jika kita hidup dengan berkasih sayang. Lantaklah bendera apa pun, lantaklah kamu parti apa pun, lantaklah kamu politik apa pun, janji silaturahim terjamin, silaturahim terjalin, insya-Allah rahmat Allah datang. Rahmat itu apa maksud? Rahmat maknanya ialah kasih sayang Allah. Rahmat itu ialah pemeliharaan daripada Allah. Allah pelihara kita, Allah sayang pada kita, Allah jaga kita, Allah turunkan rezeki, Allah turunkan ketenangan, anak-anak dapat tenang, suami isteri tenang, masyarakat tenang. Ini dipanggil sebagai rahmat. Soalan yang kita kena tanya ni tuan-tuan, cuba kita tengok sekarang ni, ada ke tidak rahmat itu? Naik motosikal, ada ke tidak rahmat? Berjalan kaki di tepi jalan, ada ke tidak rahmat? Bawa beg tangan, datang peragut-ragut, mati hanya kerana RM2 saja. Dapat RM5, isi minyak motor RM3, baki RM2. RM2 nak beli keropok untuk anak-anak. RM2 itulah dia ragut. Jatuh di tengah jalan, datang kereta langgar, mati hanya kerana RM2. Rahmat di jalan sudah hilang, rahmat berjalan sudah hilang, rahmat nak hidup, nak hirup udara segar sudah hilang. Takut macam-macam selsema sekarang, dengan selsema babi. Rahmat susah nak jalan, takut. Dulu kita panggil selsema babi, sekarang kita tukar dah, influenza A, H1N1. Kita tak panggil dah selsema babi, sebab babi tersinggung, dikaitkan dengan dia kerana selsema. Jadi babi ni terasa, kita tukar nama lain lah, H1N1 sekarang. Dulu masa selsema burung, habis ayam-ayam kampung dibunuh. Nama selsema burung, yang dibunuh ayam-ayam, habis ditangkap, direbah-rebah, dia pukuk-pukuk ayam kampung. Padahal yang sesemanya burung, ayam dibunuh. Sekarang ni yang babi sesema, babi tak dibunuh. Apa sebab babi tak dibunuh, sedangkan yang sesema babi? Apa babi itu ada imun, ada kekebalan, dia ada imuniti. Kalau sesema pasal babi, jangan sebut pasal babi, jangan sebut nama babi, malah jangan dibunuh pun babi. Tapi kalau sesema burung, habis ayam kampung orang-orang Islam dibunuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah yang saya sebutkan tadi ini memberikan sedikit pengajaran kepada kita tentang pentingnya kita berkasih sayang, pentingnya kita menjaga toleransi sesama kita orang Islam dan orang bukan Islam, sama-sama hidup rukun aman damai. Jangan menggaduh-gaduh, jangan bertengkar-tengkar, malu ke orang. Kita sebagai orang Islam elakkan bertengkar. Kita sebagai orang Islam elakkan daripada bermasam muka.
Islam tidak menyuruh kita bertengkar, Islam tidak menyuruh kita bermusuh. Islam menyuruh kita saling bermaaf-maafan. Baik, pada malam ini insya-Allah saya akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khishlatani min kanata fi katabahu Allah syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allah syakiran wala sabiran man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala fadlihi bihi alayhi katabahu Allah syakiran sabiran wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma qatahu minhu lam yaktabuhu Allahu syakiran wala sabiran. Hadis hasan. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, katanya, saya mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ada dua golongan, khislatani, ada dua golongan yang Allah Ta'ala tulis dia sebagai golongan syakiran sabiran. Ada dua golongan manusia yang Allah tulis dia dengan gelaran syakiran sabiran, orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Allah iktiraf golongan ini. Bukan yang iktiraf ini jenis Book of Record. Yang iktiraf ini ialah Allah. Kita tidak mencari pengiktirafan manusia. Pengiktirafan manusia ini sementara. Kadang-kadang berpura-pura, kadang-kadang sekejap aja. Tuan-tuan membuat bangunan paling tinggi dalam dunia, kejap aja, lepas 2 tahun ada bangunan lain pula. Tuan-tuan pecahkan rekod dunia, tidur dengan ular 222 hari, 100 ekor ular tedung senduk. Minggu depan ada orang pecah rekod, dia tidur dengan ular selama 400 hari. Bulan depan ada lah orang pecah rekod pula, dia tidur dengan ular 401 hari. Sehari pecah rekod pun, rekod kita dah lebur, bukannya guna berekod. Tapi kalau Allah yang bagi pengiktirafan sampai hari kiamat, pengiktirafan Allah, Allah kata kamu ni syakiran sabiran, orang syakir dan orang sabir. Syakiran orang yang bersyukur, dan sabiran orang yang sabar. Wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabiran. Siapa-siapa yang tidak ada sifat yang akan kita bacakan itu, kata Rasulullah, Allah tidak akan tulis nama dia sebagai orang bersyukur dan orang yang sabar. Siapa dia yang Allah iktiraf? Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Yaitu yang pertama, golongan yang apabila melihat tentang agama, dia akan melihat orang yang lebih baik agamanya daripada diri dia, dan dia tidak akan melihat kepada orang yang rendah agama dia. Dan golongan yang kedua, apabila melihat dunia, dia akan melihat orang yang rendah dunianya daripada orang yang tinggi nikmatnya. Maka orang yang macam inilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipanggil sebagai syakiran dan sabiran. Ada dua golongan manusia. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr. Satu lagi Abdullah bin Umar. Ada dua. Ejaan dua-dua serupa. Abdullah bin Amr, anak Amr Al-As. Satu lagi Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Seorang Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang lagi Abdullah bin Umar. Hadis ini daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Siapa dia Amr bin Al-As? Bapa dia ni. Amr Al-As ialah seorang sahabat Nabi
yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Ada 2 orang sahabat Nabi yang bila Rasulullah buka kota Mekah, mereka tidak masuk Islam di Mekah. Malah mereka melarikan diri daripada Mekah kerana bimbang Rasulullah akan membunuh mereka. Seorang bernama Amru bin Al-As, seorang lagi bernama Khalid bin Walid. 2 orang ini adalah panglima besar orang-orang kafir Quraisy yang mengetuai peperangan menentang Rasulullah di dalam peperangan Uhud. Mereka lah yang jadi leadernya, menentang Islam, menentang Rasulullah dalam peperangan Uhud. Sehinggalah 70 orang sahabat Nabi mati syahid dalam peperangan Uhud, termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Jahshin. Siapa yang menjadi kepala peperangan itu? Yang menjadi kepala dalam peperangan itu ialah Khalid Al-Walid dan Amru Al-As. Bila Nabi Muhammad datang ke Mekah untuk menawan kota Mekah dan mengislamkan kota Mekah, Nabi kata, siapa yang nak selamat, sila ke rumah Abu Sufyan, aku takkan apa-apakan dia. Maka dalam keadaan yang sangat aman, Islam masuk dalam kota Mekah. Setitik darah pun tak tumpah. Islam tidak melakukan pembunuhan. Tetapi Amru dengan Khalid takut. Mereka bimbang Islam ni balas dendam, Rasulullah balas dendam. Sedangkan Rasulullah dan Islam bukan pembalas dendam. Bila Nabi balik ke Madinah, 2 orang sahabat ini, Amru dengan Khalid, datang berjumpa di Madinah, memeluk Islam dengan Rasulullah. Bila mereka Islam dengan Rasulullah, Khalid Al-Walid terus dilantik menjadi jeneral perang, menggantikan jeneral yang lain. Khalid jadi panglima perang, termasuklah dengan Amru Al-As menjadi sahabat Nabi. Daripada musuh bertukar menjadi sahabat. Di zaman Abu Bakar wafat, di zaman Abu Bakar menjadi khalifah, Amru Al-As menjadi sahabat biasa. Tetapi di zaman Umar Al-Khattab, di zaman Umar, Amru Al-As dinaikkan pangkat. Daripada sahabat biasa, dia diamanahkan untuk menyebarkan Islam di negeri Mesir. Dan orang yang mula-mula menyebarkan Islam di negeri Mesir ialah Amru bin Al-As. Dialah yang bawa Islam ke negeri Mesir. Kita bayangkan berapa juta dah rakyat negeri Mesir. Di Kahirah saja sekarang ni ada 70 juta. Kahirah saja, belum seluruh Mesir. Baru Kahirah je 70 juta orang. Zaman sekarang 1400 tahun yang lepas tak jatuh bilion. 1 million, 1 billion contohnya. 1 billion itu Islam. Pahalanya dapat pada siapa? Pada Amru Al-As. Sebab Amru yang mengislamkan negeri Mesir. Dialah orang yang mula-mula membina masjid di Mesir. Besar pahala tuan-tuan. Begitu juga dengan Iraq. Orang yang mengislamkan Iraq ialah sahabat Nabi yang ke-6 memeluk Islam, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang umat Islam di Iraq ada berapa ratus juta. Sejak zaman Sa'ad bin Abi Waqqas membawa Islam, mungkin 1 billion. 1 billion pahala orang Islam dapat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari jalan macam mana nak menambahkan pahala. Pahala tuan-tuan buat surau ni, sampai ke mati tuan-tuan dapat lagi pahala. Pahala tuan-tuan bagi kipas. Surau tuan-tuan ni sesuai dengan ekon. Kipas kilang ni tak sesuai tuan-tuan, panas. Tahun depan pasal ekon. Tuan-tuan ni boleh duduk sampai pukul 9. Main pukul 9.30 panas. Siapa yang nak buat ekon? Sampai kiamat pahala berjalan. Kalau bilik tidur rumah kita ada ekon, kenapa surau tak boleh buat ekon? Sedangkan bilik tidur kita, rumah kita je. Tapi yang ini rumah Allah. Itu kalau buat ekon. Kalau buat tandas baru, untuk orang yang musafir macam saya,
Tuan-tuan tak apalah nak terkencing berak, tuan-tuan balik rumah tuan-tuan. Macam saya nak terkencing berak musafir, saya nak pergi ke mana? Ke mana saya nak pergi tuan-tuan? Tuan-tuan rasa nak buang air, tak apa, tuan-tuan boleh balik rumah tuan-tuan dekat. Macam saya tetamu jauh tuan-tuan daripada Ipoh, sesak barak dah sampai sini. Mana agak-agak saya nak simpah tuan-tuan? Ini yang kita sama-sama fikir. Kalau rumah aku cantik, kenapa untuk rumah Allah aku tak cantikkan? Kenapa kita tak hebatkan rumah Allah? Amru al-As ini tuan-tuan menjadi governor di negeri Mesir. Bila dia jadi governor di negeri Mesir, dialah orang yang membuang sifat-sifat syirik yang dibawa oleh orang-orang Mesir. Sungai Nil adalah sungai yang paling panjang dalam dunia, merentasi beberapa buah negara Afrika. Dan amalan orang Mesir ialah setiap tahun mesti ada perempuan yang akan dihumban dalam Sungai Nil sebagai korban untuk Sungai Nil. Macam kita dulu-dulu lah, mau bagi kepala orang kalau nak buat jabatan, kepala budak-budak ni potong kepala. Budak-budak punya takut kena potong kepala. Bawah jabatan, jabatan pun tak runtuh. Orang dulu-dulu punya cerita. Di Mesir benda tu ada. Humban anak dara dalam Sungai Nil. Bila datang Islam, mana boleh bunuh orang? Mana boleh kita campakkan budak, orang perempuan dalam sungai? Tiba-tiba tuan-tuan, takdir Allah, Sungai Nil ni dia turun, air hampir kering. Petani-petani tak boleh buat kebun. Amru al-As dia berkata, kamu punya pasal. Kalau kamu campakkan perempuan, tambah air sungai ni. Ini kamu punya pasal ni. Amru kata, dah, ini ujian Tuhan. Kata orang Mesir, tak adanya, tak ada maknanya, kata dia. Apa Amru buat? Amru menghantar surat kepada Umar Al-Khattab yang menjadi khalifah di Madinah. Bila sampai dekat Umar, Umar baca surat itu. Umar buat solat hajat. Kemudian Umar ambil sehelai surat dan Umar tulis ke hadapan Sungai Nil, kalau kamu mengalir kerana Allah, alirkan sungai seperti biasa. Tapi kalau kamu ni ria sampai tak mau nak mengalirkan sungai, biar kamu kering sampai bila-bila pun tak apalah, tak usah keluarkan air pun tak apa. Dilipat surat, dibagi pada postman, hantar pada Amru, campakkan dalam Sungai Nil. Amru dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dicampaknya surat Umar Al-Khattab kepada Sungai Nil. Dalam satu malam saja Sungai Nil meningkat airnya kepada 16 hasta. Satu malam 16 hasta naik. Biasa balik Sungai Nil. Inilah dia tuan-tuan, wali Allah. Tulis surat pada sungai pun sungai dengar cakap. Tuan-tuan, kalau sungai Semenyih kering, cuba hantar surat. Agak-agak ada dah air keluar. Wallahu a'lam. Sayyidina Umar tuan-tuan, berlaku gempa bumi di Madinah. Bila berlaku gempa bumi di Madinah, Sayyidina Umar tepuk bumi Madinah. Diam kamu bumi. Diam gempa bumi, berhenti. Wali Allah. Tuan-tuan, cubalah tiru Sayyidina Umar. Agak-agak berlaku gempa bumi di belah-belah tuan-tuan ni, tepuklah tuan-tuan. Diam kamu bumi. Dengan tuan-tuan jatuh dalam tanah. Unit penyelamat duk cari sekarang dengan anjing pengesan, tak jumpa-jumpa lagi ni. Baik, balik kepada Amru al-As ni. Anak dia bernama Abdullah bin Amru bin al-As. Dia mendengar Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menulis kepada dua golongan, dipanggil sebagai syakiran, dua perkara.
yang sangat mulia, dipanggil sebagai syakiran sabiran, orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Manusia yang paling tinggi darjatnya selain daripada manusia yang bertakwa ialah golongan yang dipanggil syakir, golongan yang sabar. Nabi-nabi ni golongan sabar. Kalau tuan-tuan diiktiraf oleh Allah sebagai golongan sabar, hebatlah tuan-tuan. Nabi Yahya dipancung kepalanya hanya kerana menegur raja yang berkahwin dengan anak tiri. Raja ni kahwin dengan janda. Janda ni ada anak tiri. Bila kahwin, isteri dia mati, tinggal anak tiri perempuan. Dia mengorat anak tiri dia, anak tiri pun layan. Anak tiri kahwin dengan bapa tiri, kahwin jadi permaisuri lagi. Nabi Yahya datang. Nabi Yahya kata haram. Mana boleh anak tiri kahwin bapa tiri, haram. Isteri anak bapa tiri tadi, anak tiri ni nama apa? Nama dia Saloma. Sebab tu nama Saloma ni tak elok, tukarlah nama lain, Saloma. Akhirnya dia kata apa? Pancung je abang. Ke kanda pancung je orang tua ni. Raja tadi pun pancung kepala Nabi Yahya. Dan kepala Nabi Yahya ini diletakkan di atas katil raja dan isteri dia yang tak boleh kahwin tadi. Diletakkan. Dan bila mereka berhubungan suami isteri, seolah-olah nak tunjuk pada Nabi Yahya, kamu boleh buat apa? Nak larang kami, laranglah. Kamu boleh buat apa? Kepala Nabi Yahya tu di atas katil mereka. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Begitu juga dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria nak dibunuh oleh umatnya. Bila nak dibunuh oleh umatnya, dia lari bersembunyi dalam pokok. Umat dia tahu Nabi Zakaria di situ. Digegajinya pokok itu. Bila digegaji pokok itu, Nabi Zakaria kata, aduh sakit. Sakitnya. Datang Jibril. Wahai Zakaria, bukankah kamu dah mengaku nak jadi orang sabar? Orang sabar mana boleh sebut sakit? Digegaji kepala Nabi Zakaria, dan Nabi Zakaria tak sebut pun, aduh sakit, sakit. Sebab dah janji dengan Allah nak jadi orang sabar. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kalau kita nak dapat orang pengiktirafan yang tinggi-tinggi macam ini, kita tak boleh jadi Nabi. Tuan-tuan jangan jadi Nabi pula, kan kena tangkap. Tak boleh jadi Nabi, Kah Ahmad pula. Di Terengganu Ayah Bin Ayah Pan. Di tempat tuan-tuan ni Kah Ahmad mengaku menjadi Nabi. Masya Allah. Ya heran ada pengikut pula. Tuan-tuan kalau jumpa Nabi palsu ni, ambil gelas ni. Kalau tuan-tuan jumpa Nabi palsu, ambil gelas. Saya ni datang daripada Ipoh ni. Kalau tuan-tuan bercakap, baik saya cakap. Saya main teruk tuan-tuan, 7 pagi saya main. 7 pagi tadi saya klinik solat di Masjid Setiawan. Daripada Setiawan saya ikut jalan Kuala Selangor, Sungai Buloh, naik Lebuh Raya, turun Bukit Mahkota. Saya sampai di sini tadi 6.45 petang. Kalau saya mengajar, tuan-tuan bercakap, baik saya berhenti. Letih tuan-tuan. Besok pukul 10 saya kena ada di Selama Perak. Macam mana? Nak berhenti ke je? Baik. Kalau siapa-siapa yang mengaku dia Nabi palsu, kalau dia berpeluh, tuan-tuan kutip peluh dia. Peluh Nabi Muhammad, Anas bin Malik kutip peluh. Peluh Nabi Muhammad bila tidur di atas kain, lapik kain, kain tu dia mengambil, dia memperah peluh.
Sebab peluh Nabi Muhammad lebih wangi daripada kasturi. Peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Kalau siapa kata dia tu Nabi palsu, pi kutip peluh dia, wangi macam apa? Kamu peluh busuk masam, kamu nak mengaku kamu Nabi. Itu saja tuan-tuan, tak payah tanya mukjizat pada dia. Tengok peluh dulu. Peluh Nabi Muhammad lebih wangi daripada kasturi. Peluh ayah pin wangi macam mana? Yang itu nak mengaku Nabi, rentilah tuan-tuan. Yang herannya pengikut tu, ya Allah, dengan ayah pin tu, air basuhan kaki dia pun diminumnya. Masya Allah tuan-tuan. Baik, Nabi kata golongan yang paling hebat yang diiktiraf oleh Allah ialah dua golongan. Yang pertama, golongan yang apabila melihat dunia, yang golongan yang pertama, golongan yang melihat agama, dia takkan melihat agama orang yang rendah daripada dia. Dia akan melihat tahap agama orang yang lebih tinggi daripada dia. Contoh, ni tuan-tuan datang semayang ni. Kamu datang semayang di surau bila, Mat? Saya maghrib dengan isyak saya datang. Subuh tak dapat lah. Maghrib dengan isyak insya-Allah. Asar zuhur maghrib tak dapat. Maghrib saja dapat. Kira orang lah ustaz. Kawan saya tu Jumaat sekali je dapat ustaz. Saya kurang-kurang sehari dapat 2 kali. Sahabat saya tu Jumaat seminggu sekali je ustaz. Pergi tanya pula pada sahabat dia, kamu datang Jumaat berapa kali? Datang semayang berapa kali seminggu? Saya boleh seminggu je ustaz. Kira orang lah. Kawan saya tu setahun sekali je ustaz. Hari raya ustaz. Tanya pula pada kawan dia, kamu bila datang masjid, Mat? Aku seumur hidup sekali je, setahun. Tapi kawan saya tu lagi teruk, langsung tak datang. Siapa-siapa yang faham macam itu, itulah orang yang paling rugi. Sebab dia tengok orang yang lebih rendah agama daripada dia. Bila dia nak meningkat? Kamu baca Quran tak? Baca ustaz, seminggu sekali. Malam Jumaat baca Yasin. Kira okey lah ustaz. Kawan saya tu setahun sekali ustaz, waktu bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan tu nampak orang yang bawah pada tuan-tuan, tuan-tuan takkan jadi orang hebat. Takkan jadi orang hebat. Kamu hafal surah apa? Saya ayat lazim saya dapat. Daripada wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Kira okey lah. Saya hafal 30 surah. Kawan saya tu satu surah je hafal ustaz. Orang macam ni lah yang kata Rasulullah, orang yang tidak akan naik martabat agamanya. Orang yang naik martabat agamanya sampai Allah kata syakiran, sabiran, siapa dia? Orang yang tengok agama yang tinggi. Agama orang yang tinggi. Dia tu puasa tiap-tiap Isnin Khamis. Aku ni puasa hari Isnin aja. Mana boleh? Aku pun nak puasa hari Khamis juga. Orang macam ni insya-Allah dia meningkat. Dia hafal surah Sajadah, tak boleh jadi ni. Aku nak hafal pula surah Al-Baqarah pula. Orang macam ni agama dia akan naik. Ish, aku tengok dia simpan janggut panjang dah. Janggut ni kalau simpan tiap-tiap hari, pegang suka dengan janggut, ingat itu adalah sunnah Rasulullah, pahala tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada janggut, simpan dalam hati, aku pun nak simpan janggut. Pakai serban ni, bila buang tak ada pahala. Pakai baru ada pahala kalau niat kerana Allah. Kita pergi buat kerja bukan pakai serban pun, ada masa dapat pahala serban. Tetapi janggut sentiasa ada pahala. Mana ada orang buang janggut saja-saja, dia simpan janggut. Mandi pakai janggut, makan nasi ada janggut, tidur ada janggut. Orang yang simpan janggut ini sentiasa berpahala jika dia niat, aku simpan ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi. Pahala tuan-tuan. Tuan-tuan tak rugi ke pada orang yang ada janggut? Tuan-tuan tak rasa jealous ke?
Kamu dapat pahala percuma simpan janggut. Aku pun nak simpan. Simpan lah. Habis tu ustaz, kami orang perempuan ustaz, tak ada janggut macam mana ustaz? Macam mana nak cari pahala? Pegang janggut suami. Geramnya janggut abang. Pegang janggut dia, suka pada abang kita yang ada sunnah Nabi pada dia, dapat pahala. Dapat pahala. Masalahnya ustaz, suami saya tak ada janggut, suruh simpan. Masalah dia ustaz, saya tak ada suami, cari. Lambak. Laki-laki sekarang ni ramai, pergilah cari. Bangla ada, Myanmar ada, Vietnam ada, jenuh tuan-tuan. Tambah buat Myanmar, Bangla tu lagi banyak janggut. Kalau kita faham tuan-tuan, agama ni kita kena tengok orang di atas. Jangan tengok orang yang tak baca Quran. Menang dekat kita lah kita baca Quran seminggu sekali. Cuba tengok orang yang baca Quran tiap-tiap hari. Asal datang surau baca Quran, asal baca Quran datang surau. Kuliah maghrib tak ada. Habis sembahyang maghrib, dia ambil Quran, dia sandar dekat tiang, dia baca Quran tiap-tiap malam. Habis sembahyang maghrib, dia baca Quran. Masuk sembahyang isyak, dia tutup, dia baca, dia sembahyang. Kita pula habis sembahyang maghrib, kuliah tak ada, lepak di luar. Macam mana Selangor boleh kalah bola? Kenapa tak timbul jealous pada dia? Hampa tengok dia tu duk baca Quran, zikir, kita menyembang pasal bola, Chelsea kalah macam mana? Hampa ni tak fikir ke? Hampa tengok tu imam kita, ustaz kita, pak haji kita duk dekat dinding zikir subhanallah. Yang seorang duduk dekat tiang baca Quran. Kita pula duduk dekat serambi berbual macam mana Chelsea kalah dengan Barcelona. Silap tu, patut dapat penalti tu. Tak ada faedah pun. Chelsea menang pun tuan-tuan tak ada faedah, Chelsea kalah pun tuan-tuan tak ada faedah. Tapi kita tak bandingkan yang ini. Kita tak bandingkan orang yang berzikir, yang baca Quran. Kita banding dengan orang tak datang. Kira kita baik lah, kita datang je ke surau. Kamu tengok orang hujung tu, daripada mula buka taman sampai surau ni ada sebatah garam, dia tak pernah datang ke surau. Kita ni kira alright lah. Nampak? Menanglah tuan-tuan. Kalau begitu menanglah orang itu. Jangan tengok orang yang langsung tak pernah datang. Tengok dia. Tengok dia. Hari ni tuan-tuan, tahanan-tahanan ISA tu dibebaskan. Semalam saya ceramah di sana. Saya tanya satu pegawai, orang-orang tahanan ISA ni buat apa? Duduk dalam tu buat apa? Saya ni dah beberapa kali dah ceramah di situ. Saya tanya dia mau buat apa? Dia kata yang Islam ustaz, hafal Quran. Dia hafal Quran, nanti dia panggil warden, tolong semak bacaan Quran. Dia dah hafal, dia suruh orang warden tu semak. Petang-petang tanam sayur, tanam kucai, tanam buah pokok. Pagi-pagi lepas sembahyang subuh baca Quran, hafal Quran. Duduklah tang mana pun, walaupun dalam penjara sekalipun, orang yang baik dengan Allah, dia capai Quran, dia hafaz Quran. Orang baik ni tuan-tuan, letaklah di mana pun, dia jadi pulau. Sebab tu dia boleh hidup. Hampa penjarakan aku, aku hafal Quran, keluar-keluar 3 tahun, hafal 13 juzuk. Subhanallah. Sebab dia ada pemikiran. Bagi orang yang tak ada pemikiran, dia kira duk conteng dinding. Sebab itu manusia yang baik tuan-tuan, tuan-tuan tak perlu kisah. Dia akan menilai. Semua dia nilai. Dan dia akan menilai orang yang baik. Dia tak menilai orang yang rendah agama dia. Kita ni tuan-tuan pakai tudung kepala, orang perempuan pakai tudung kepala, tapi tangan singkat. Tudung pakai, tangan singkat, t-shirt tak sah sebab nampak tangan.
Bila kita kata, Kak, bila tutup aurat kena sampai habis, Kak, kira okey lah ni orang pakai tudung juga. Jiran saya belakang rumah apa pun tak pakai tu. Memang menang kita lah tuan-tuan. Jangan tengok orang yang tak pakai apa, tengok macam mana yang betul-betul tutup aurat. Baru kita jadi orang hebat. Agama ni kena tengok orang hebat. Tuan-tuan, ada orang satu tempat di Langkawi, saya pergi ceramah di Langkawi. Orang miskin, cacat, duduk di masjid, orang bagi duit. Sebab dia rajin kemas masjid, sapu masjid. Masjid buruk, lama punya masjid. Jadi pelancong datang bagi duit, pelancong datang bagi duit, orang sembahyang bagi duit. Satu hari masjid ni nak dirobohkan sebab nak buat masjid baru. Dia di antara orang yang paling banyak bagi duit, padahal dia orang miskin. Rupa-rupanya duit yang orang sedekah dia pada selama ini, dia simpan dan dia sedekah balik buat masjid. Kalau dia orang cacat, dia orang miskin, boleh bawa duit bagi dekat jawatan kuasa pembinaan, bagaimana dengan kita yang sihat? Saya pergi jumpa tuan-tuan, bila masjid tu siap dia resmikan, dia bawa lembu seekor, dia heret lembu, suruh makan, masak, buat kenduri, meresmikan masjid. Sedangkan dia pun tak ada kerja tetap, duitnya orang sedekah je. Tapi dia simpan, dia boleh bagi balik pada jalan Allah. Kalau kita bagi RM5, kita kata RM5 ni banyak lah ustaz. Kawan saya tu bagi RM1 je ustaz. Kenapa tengok yang RM1? Kenapa tak tengok kawan kita yang bagi RM500? Kenapa tak tengok kawan kita yang bagi RM5,000? Kita duk tengok orang yang rendah pada kita, menang kita. Ustaz, saya sebulan dekat surau ni saya bagi RM50. Kawan saya jiran sebelah rumah tu minta derma ustaz, dia tengkingnya balik ustaz, derma tak habis-habis. Apalah, kira saya okey lah ustaz. Orang sana sebulan RM500 dia bagi. Tuan-tuan di atas bumbung ni semuanya ada Astro. Tiap-tiap bulan berapa ringgit? Kalaulah tuan-tuan tak bayar Astro selama setahun, 12 bulan, tuan-tuan kumpulkan, tuan-tuan dapat RM1,000. Kalau 500 penduduk sini bagi seorang RM1,000, agak-agak surau ni boleh buat apa? Setahun aja tak bayar Astro, tutup sekejap. 500 darab dengan 1,000, duk ada berapa puluh ribu? Setengah juta tuan-tuan. Setengah juta surau ni boleh buat apa? Kelas muslimat, kelas remaja, kelas kanak-kanak, kuliah maghrib tiap-tiap malam, kuliah subuh tiap-tiap pagi. LCD boleh pasang. Kalau ustaz tak datang ceramah, pasang CD ustaz je, VCD ustaz, tuan-tuan tengok ceramah dia je. Ustaz tak main pun tak apa dah, cuma tak boleh soal ustaz tu saja, pasal dia tak boleh jawab. Masya Allah, setahun je tak saya bayar Astro. Setengah juta dapat satu kampung taman ni tuan-tuan. Setengah juta bagi dekat surau, boleh buka kedai runcit. Buka kedai runcit, untung kedai runcit, boleh balik pada surau. Anak karya nak masuk universiti, peruntukan surau ada. Anak karya meninggal dunia, peruntukan surau ada. Anak karya sakit demam, peruntukan surau ada. Anak karya nak buat kenduri tahlil, tak payah buat, surau support. Inilah yang dipanggil sebagai kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Tapi bila manusia tidak ada kerjasama, dia tak jadi apa-apa lah tuan-tuan. Tempat tuan-tuan ni rumah kedai tak ada lagi. Nanti kalau dibuka rumah kedai, lot kedai, surau kena beli. Beli satu kedai, buka kedai. Apa barangan yang boleh buka? Ahli jawatan kuasa dan anak-anak karya bagi duit, bagi modal, buka dan beli kedai. Keuntungan balik kepada surau. Sampai bila kita nak edar tabung kutip derma? Sampai bila kita nak kutip yuran daripada rumah ke rumah? Surau dan masjid kena berani maju.
Surau dan masjid kerana berani bergerak. Sebab itu pengurusan masjid dan surau kena orang yang cekap, efisien, yang kena fikir panjang. Jangan tuan-tuan bandingkan surau tuan-tuan dengan surau orang lain. Ustaz, surau kami kira okey lah Ustaz, sebulan 4 kali ceramah Ustaz. Surau sebelah tu Ustaz, sebulan sekali pun susah Ustaz. Kami ada juga seminggu sekali baca kitab Ustaz. Surau depan tu Ustaz, 4 tahun sekali Ustaz. Kenapa tuan-tuan tengok surau yang tak aktif? Tengok surau yang aktif. Tengok surau yang aktif. Memang kita menang. Saya pergi satu masjid, kutipan dia saja 1 juta tuan-tuan. Duit dana pengajian dia 1 juta. Dalam bulan Ramadan dia kumpul 37 ribu untuk kutipan Ramadan, 15 ribu untuk more more sahur 10 malam terakhir. Sekarang ni duit tunai dalam bank saja 1 juta. Dah tak tahu nak buat apa dah, duit banyak. Aircon dah pasang, bilik air banyak, rumah tetamu ada, bilik hostel ada kalau tetamu nak datang. Beasiswa untuk anak karya ada 1 juta. Macam mana mereka boleh buat sampai dapat 1 juta? Kuliah maghrib setiap bulan, setiap malam, setiap pagi, kuliah duha, kuliah petang, Sabtu, Ahad. Sejak 15 tahun yang lepas. 10 malam terakhir bulan Ramadan, orang tidur di masjid, seekor lembu sembelih tuan-tuan tiap-tiap hari. Bulan Ramadan, orang datang bagi makan, orang sahur sekian mulai, penuh macam sembahyang Jumaat. Kalau kita nak maju macam itu tuan-tuan, kita kena tiru masjid macam itu. Bila tuan-tuan tengok masjid yang tak hidup, memang menang tuan-tuan. Serupalah saya. Saya sebagai imam, macam mana saya nak jadi imam yang hebat? Saya tak boleh tengok imam yang teruk, saya kena tengok imam yang bagus. Imam yang bagus, imam yang hebat. Imam yang bila semayang makmum ni khusyuk. Imam yang bila semayang makmum ni tak rasa susah hati. Tengok imam yang baik-baik. Kita pergi semayang di Mekah, imam Masjidil Haram, dia baca Fatihah, baca ayat lazim, tak terasa. 20 rakaat tarawih, tak terasa. Tak terasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiru Sa'id Al-Ghamidi, tiru Sudais, tak apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Tiru. Makmum pun rasa seronok di belakang. Jangan tiru hak teruk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menang dekat kita. Ubah. Jadi Bilal, ubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ubah. Jangan duk baca kereta api lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Letih tuan-tuan. Ubah. Jangan duk banding orang yang teruk. Banding tu orang yang azan, orang yang di rumah ni, aku nak pergi. Kita azan di surau, orang yang di rumah ni tak sabar nak pergi. Oi, hari ni lebih Hashim yang azan. Oi, sedap. Start motor awal pergi nak dengar ayat. Masya-Allah. Sebab tu kena belajar, beli kaset, beli CD, pasang dalam rumah, dengar tiap-tiap hari, pasang dalam kereta, sambil kerja bawa pergi kerja tu sambil dengar. Insya-Allah 10 kali dengar berubah.
Ni yang kita beli CD Upin dan Ipin. Betul. Memang dapatlah Upin dan Ipin. Upah. Sebab tu bila kita ada pemikiran macam itu tuan-tuan, Nabi kata kamu ni orang sabar, kamu ni orang bersyukur. Tengok orang baik-baik. Supalah saya jadi ustaz. Saya kena belajar macam mana tak nak bagi orang tidur. Saya kena belajar macam mana kalau saya ceramah bagi orang faham. Ada kesan. Bila orang keluar daripada majlis ilmu, orang tu boleh bawa satu-satu benda yang bermanfaat balik ke rumah dia. Kena fikirlah. Jangan duduk mengajar bertahun-tahun. Memutuskan rahim itu tidak memasukkan ke dia dalam syurga, ya. 40 tahun. Anak murid ni duk kira tu 420 kali sejam. Tak tahu nak tulis apa. Yang dia tulis 2 kali, 3 kali, 4 kali, 200 kali sejam mengajar. Ya. Bila nak berubah masyarakat, kamu pun tak berubah. Ustaz pun kena berubah. Tengok ustaz-ustaz lain, macam mana cara dia ceramah, macam mana approach dia, macam mana ini, apa isinya, apa benda yang dia cakap. InsyaAllah. Jangan tengok ustaz yang lagi teruk. Saya mengajar ustaz, ada 10 orang datang, memang tetap datang. Kira okey ustaz. Satu lagi ustaz datang, ustaz mengajar, Tok Iman dengan Tok Bilal je ustaz. Kira saya alright lah, 8 lebih ustaz. Kamu dah tengok kamu lebih 8. Yang orang lain sekali datang 800. Kalau kita semua tengok orang lebih hebat tuan-tuan, insya-Allah kita jadi orang hebat. Jadi dalam bab dunia, dalam bab agama, jangan tengok orang yang rendah daripada kita. Tengok orang yang tinggi daripada kita. Anak dia 10 tahun dah hafaz Quran. Anak aku 10 tahun Qul huwallah pun tak hafal. Macam mana aku nak buat? Anak lebay mat itu umur 15 tahun dah 6 kali khatam. Anak aku tak khatam-khatam. Macam mana nak buat? Jadilah abang jangan tengok anak lebay mat. Lebay mat tu lebay. Abang cuba tengok Cik Din kita tu, anak dia dah 20 tahun abang. Abatasa pun tak hafal abang. Anak kita habis juga Iqra, kira okey lah kata dia. Kira okey lah bang. Abang tengok anak Din tu udah 20 tahun abata pun tak apa abang. Memanglah anak tuan-tuan takkan berubah. Sebab tuan-tuan tengok orang lagi teruk daripada tuan-tuan. Dalam bab agama, kena tengok orang yang lagi baik. Sebab itu bila kita tengok orang yang lagi baik daripada kita, kita seronok. Kita balik kampung, tuan-tuan ni bukan orang sini. Orang Taiping, orang Johor, orang Kampar, datang kerja beli rumah kat sini. Raya-raya balik kampung. Dengar khutbah raya, dengar Tok Imam. Rasanya macam pernah tengok, tapi di mana ya? Rupa-rupanya Tok Imam yang jadi imam di kampung kita ialah kawan kita yang curi ayam dulu-dulu. Yang umur 10 tahun, 11 tahun memang curi ayam. Curi ayam ustaz yang ngajar Quran pula. Semelihnya ayam masak kari, panggil ustaz tolong baca doa selamat. Mana kamu dapat ayam semua ni? Ayam ustaz lah kata dia. Astagfirullahalazim. Punya jahat kawan kita tu. Kita pindah Kuala Lumpur, dia duduk di kampung. Curi getah sekerap, mengendak makcik leha mandi. Dialah. Bila kita balik kampung 20-30 tahun, kita kata di mana aku nampak tu imam ni? Oh, ni yang leman geng aku ni, skodeng setiap hari. Tuan-tuan jangan letakkan diri tuan-tuan dengan dia. Jangan tuan-tuan pergi jumpa lepas sembahyang raya. Okay man? Hai, anda tak ngendak makcik leha depan anak kampung. Hai, ni hang kena aku lah. Akulah yang curi ayam dengan hang dulu. Yang curi ayam Ustaz Din hari tu. Tak ingat tak? Terkebir-kebir tu imam tu.
Tuan-tuan, dia dah pakai serban, dia dah pakai jubah, janggut dia sampai ke pusat dah tuan-tuan. Benda tu benda lama. Dia tobat dah. Patut tuan-tuan peluk dia, man, aku tak sangka kamu berubah, man. Aku juga tak berubah, man. Aku sampai sekarang skodeng, man. Dulu aku skodeng makcik leha, sekarang aku skodeng tu budak-budak Indon tu, man. Allah. Malulah aku dengan kamu, man. Kamu dulu teruk pada aku, sekarang kamu jadi hebat. Kamu lepas-lepas habis sekolah kamu pergi mana? Aku pergi pondok, 10 tahun dalam pondok. Aku mengaji, kemudian aku balik aku jadi imam, mengajarlah kampung-kampung, kata Tok Leman tadi ni. Itu yang kita kena tengok. Kalau Leman boleh berubah, takkan aku tak boleh ubah. Jangan tengok kawan kita lagi seorang, tapi di Ustaz Leman, kita panggil Ustaz dah. Kamu ingat tak Din, kawan kita tu? Din lagi teruk pada aku. Dia aku setakat ngendak macam budak Indon. Dia dengan budak Indon, dia toronnya habis, kata dia. Aku ni kena baik sikit lah. Bila kamu anggap macam itu, memang kamu rasa kamu hebat. Jangan tengok orang yang lebih teruk. Tengok Tok Imam Leman, dia dah banyak berubah. Takkan kita tak nak berubah? Yang kedua, Rasulullah kata, kalau nak jadi orang hebat dalam bab dunia, jangan tengok orang di atas, tengoklah orang di bawah. Tuan-tuan akan menjadi hamba yang bersyukur dengan apa yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan akan dapat nikmat qanaah, tuan-tuan akan dapat ketenangan, tuan-tuan akan dapat satu perasaan yang tuan-tuan saja rasa. Macam mana nak dapat? Jangan tengok orang di atas dalam bab dunia, tengok orang yang rendah pada tuan-tuan. Tuan-tuan akan menghargai apa yang Allah bagi sekarang. Tuan-tuan ada kereta kancil aja, kancil 660 EX, kancil balik ke Ipoh, melompat-lompat kancil tu. Tekan 1-2 pula meraung, tak ada laju juga pergi pun. Isteri begini duduk di belakang, goyang-goyang, lari pula potong, gegar. Abang, tukarlah Zora. Udah runsin naik kancil ni abang. Kan sekarang dah ada keluar kereta Zora. Bolehlah kita Pak, abang kalau ada duit, jangan kata Zora, Alphard pun abang beli. Duit tak ada, sewa rumah, anak yuran lagi, apa lagi, kamu pula sakit, mak sakit. Kancil ni pun okey lah, aircon ada, radio ada, tingkap ada, bumbung ada, sampai juga, udah lah. Cuba kamu tengok Abang Husin sebelah rumah kita, duduk di Perlis, kancil apa pun tak ada, EX5 aja. Nak balik kampung tu naik motor daripada Semenyih ke arah Perlis, kamu tahu tak, 6 kali berhenti, isi minyak 2 kali, pancing 4 kali, kamu tahu tak? Kita naik kancil ni hujan tak ada, kena berhenti jalan juga, wiper ada. Kamu tengok Abang Husin dengan Kak Senah kamu tu, udah Kak Senah tu udah naik atas carrier dah, punggung Kak Senah tu atas besi carrier dah, tak duduk atas seat dah, beg besar tengah-tengah. Kamu beg besar kat belakang bonet kancil, syukurlah. Tuan-tuan mesti bersyukur dengan kancil tuan-tuan. Habis tu Ustaz, yang Abang Husin dengan Kak Senah dapat motor je Ustaz, macam mana Ustaz? Abang Husin jangan tengok kancil, Kak Senah cubit pinggang Abang Husin. Itulah orang suruh beli kereta tak nak, naik motor cabuk ni. Cuma tengok abang, tengok tu, nampak tu Tipah dengan Leman, elok je balik kampung naik kereta. Kita naik motor ni senang. Cuba kamu tengok Pak Mat belakang rumah kita, kamu tahu tak dia tu orang simpan renggam, motor tak ada, kereta tak ada, balik kampung naik basikal, kamu tahu tak? Basikal yang ada dua tukang kayu tu, Pak Mat je kayu, makcik belakang tu relax je. Kita ada motor ni alright lah. Habis tu Ustaz, Pak Mat yang ada basikal tu macam mana Ustaz? Pak Mat jangan tengok orang yang naik basikal, Pak Mat kena tengok orang yang jalan kaki. Abang belilah motor Abang Mat, letih mengayuh basikal ni. Syukurlah Pak, kita mampu setakat ini je Pak. Kamu tengok tu lebih ramai tu, mana-mana pun jalan kaki, sial lebih ramai tu.
Lebih ramai pula jangan tengok orang yang pasang basikal. Lebih ramai kena tengok orang yang tak boleh berjalan. Abang, sampai bila kita nak jalan ni? Abang letih lah abang. Syukur pada Allah, kita ada kaki juga boleh jalan. Kamu tengok tu, si Pak Mat Tempe tu, kaki kudung tak boleh berjalan sekarang. Siapa Pak Mat tu? Kita bersyukur boleh berjalan. Jumpa Pak Mat Tempe pula. Macam mana Pak Mat Tempe kaki sebelah kena potong kecil mana? Alhamdulillah, baru sebelah kaki kena potong. Belah ini elok lagi, boleh melompat-lompat lagi. Tapi yang kesiannya Imam Din dua-dua kaki putus. Jumpa dengan Imam Din, kesian Imam Din, dua-dua kaki putus. Alhamdulillah, kaki saya ni bila dah putih duduk di rumah dah. Bila duduk di rumah saja, mana ada dosa. Kamu ada kaki banyak, dosa banyak. Pergi Tesco berdosa, sana berdosa. Nengok perempuan pusat besar ini berdosa. Aku di rumah ni mana ada dosa. Bersyukurlah, Alhamdulillah. Itulah dipanggil sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Relax tuan-tuan. Tuan-tuan bercerai, akak-akak bercerai, suami tinggal. Apalah nasib saya ni ustaz, anak 5, suami tinggal gitu aja ustaz. Cerai gitu aja ustaz. Sampai hati bekas suami saya. Bersyukur Kak Leha, makcik nak depan sana, anak 8 suami tinggal. Dia 8, Kak baru 5. Dia lagi teruk. Akak ada juga kerja. Makcik Leha tu harap jual kerupuk lekor je Kak. Bila hujan tak ada siapa beli kerupuk lekor dia. Dia goreng, dia makan. Akak kena bersyukur, akak kerja tetap dah dapat walaupun kena tinggal dengan suami. Makcik Leha suami tinggal, anak 8, pendapatan tetap tak ada. Jumpa pula Makcik Leha. Tak tahulah ustaz, Makcik Leha ni 8 anak suami tinggal, harap duk jual kerupuk lekor lah ustaz. Syukurlah. Makcik Senah depan sana tu 20 anak dia Kak Leha. Belum masuk anak kucing lagi. Suami tinggal gitu je. Lagi teruk orang sana. Kan bersyukur. Itulah yang dikatakan hamba yang bersyukur. Saya ni ustaz 5 tahun kahwin tak ada anak ustaz. Tak tahulah apa nasib saya. Allah, orang lain kahwin 50 tahun tak ada anak, relax je. Sabar. Jadi nak macam mana nak tenangkan? Itulah cara nak tenang. Abang, tali besen kita tu 14 inci, kecil sangatlah abang. Belilah yang 50 bang, yang besar LCD tu bang, 50 inci Panasonic, RM5,999. Tak payah. Nanti abang ada duit beli. Sekarang ni tengok je TV ni, asyik ada gambar udah. Syukurlah. Kamu tengok orang sebelah tu, tak ada TV. Tu yang duduk tengok Gusti di kedai kopi tu. Sian. Tuan-tuan perhati dah orang yang lepak di restoran, tengok Gusti kat restoran. Demo tu tak ada TV di rumah. Itu yang tengok TV di kedai kopi malam-malam. Kesian tuan-tuan, terpaksa bayar nak tengok TV di kedai. Kita ni syukur ada TV 14 inci, Alhamdulillah. Masalah dia abang, TV orang lain color, TV abang ni kejap ada color, kejap tak ada color. Apa susah nak ada color? Kamu tepuk je, nampak ada color, nampak? Yang pandai tepuk suami je. Suami pergi kerja hitam putih balik, isteri tepuk tak keluar, hancur TV tu. Bila kita faham ada orang lain lebih teruk daripada kita, kita akan jadi hamba yang bersyukur. Bila tuan-tuan tengok orang lagi tinggi pada tuan-tuan, tuan-tuan takkan bersyukur dan takkan rasa nikmat apa yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan pakai kancil, pergi tengok orang yang pakai Lexus. Abang, kereta apa ni abang? Lexus, jangan tengok depan. Abang, kereta apa ni abang? Jangan tengok. Tayar Lexus tu saja sama harga dengan kita punya kereta kancil. Lampu hijau yang zoom jalan. Ya Allah, abang belilah bang, tunggu lagi 2 km, rosak kancil tu. Dia merajuk tuan-tuan. Tak sahlah tengok kereta Lexus ke, Lamborghini ke, Porsche. Tak payah tengok. Tengok yang ini aja.
Banggakan dengan apa yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan akan rasa nikmat. Buka cermin tingkap kancil tu, tuan-tuan pegang macam tu pula, akak-akak pegang tu, hanger tu. Hei, seronoknya, angin masuk menderut-derut. Dia buka lah cermin tingkap tu, gelamas dia ke sini. Tu yang buka tingkap tu, gelamas sampai ke siku. Kak Leha, apa-apa, nampak tu, nak tunjuk tu. Dia tak tahu bukan setakat Kak Leha tengok, perompak pun tengok. Oh, gelamas banyak tu. Kita kejar, tu yang kejar. Sekarang ni orang perempuan dilema, susah. Tak pakai barang mas, simpan di rumah pun susah. Nanti kalau aku mati, suami menikah baru, isteri dia pula yang pakai. Bila pakai barang mas pun susah. Nanti aku pakai kan kena rompak pula. Pakai salah, tak pakai salah, jadi semua serba salah. Itulah zaman sekarang. Payah tuan-tuan. Sebab tu balik kepada jalan agama. Jalan agama senang. Apa yang tuan-tuan ada, syukur. Syukur. Jangan tengok anak orang lain. Anak dia 5-5 masuk universiti, semuanya ada R di belakang. Engineer, doktor, teacher, semuanya, lawyer. Semua hebat-hebat lah. Semua hebat-hebat tuan-tuan. Satu lagi pengurus kilang Goodyear. Semua ya belakang. Janganlah tuan-tuan duk bandingkan anak dia berjaya. Syukurlah anak tuan-tuan. Seorang kerja kilang, seorang kerja sendiri, seorang kerja car wash, seorang jadi cikgu, seorang jadi kerani. Syukurlah. Dengan sebab dia kerja kilang, dia tak pergi jauh-jauh, dia duduk dalam rumah kita. Dengan sebab dia kerja car wash, depan tu je kedai dia. Apa-apa hal senang berlaku, dia ada je basuh kereta kat depan tu. Anak kita seorang lagi jadilah kerani syarikat swasta tu, senang hidup dia, dekat je. Suami dia depan rumah tu ustaz. Tapi anak-anak orang yang berjaya-berjaya mana ada, tinggal dia seorang dengan suami dia. Doktor, no, di mana? Johor Bahru. Engineer, no. Di mana no? Engineer, no, Terengganu. Teacher di mana? Sabah. Kilang Goodyear di mana? Kemunting. Lala siapa nak jaga dia malam-malam? Man, mak sakit kepala man, makan Panadol mak. Ti baliklah kejap ti, mak sakit ni, tak dapatlah balik mak, sibuk. Tuan-tuan tahu tak, kadang-kadang anak yang tak lulus SPM itulah yang akan tolong tuan-tuan. Tapi kita tak bangga. Kita bangga dengan yang dapat ijazah. Ini anak-anak kamu Sin. Ni anak sulung aku, kerjanya apa nama, lawyer. Ini anak nombor 2 aku, kerjanya doktor. Ini anak nombor 3 aku, kerjanya arkitek. Yang nombor 5 ni tak apa jadi, bodoh sikit. Itu yang kerja kilang tu, nampak tu. Tu dia lah tu, tidur lah tu. Malam kan nak kerja. Dia bodoh sikit, yang lain-lain jadi, dia tak menjadi. Dia tak tahu yang kerja kilang itulah yang duduk dengan dia. Malam-malam mak sakit urat, yang kerja kilang itulah urut. Nak pergi beli ikan, yang kerja kilang itulah pergi beli. Yang malam-malam duduk teman dia tidur, yang tak lulus SPM itulah. Allah ni maha bijak tuan-tuan. Dia tak bagi semua berjaya. Sebab ada orang dalam yang tak berjaya itu, kadang-kadang dialah yang membantu kita. Ni surau ni, masjid. Tuan-tuan carilah mana-mana masjid, tuan-tuan carilah mana-mana surau. Agak-agak siapa yang kutip tek cicak? Siapa yang bersihkan tandas? Siapa yang lap tingkap? Siapa yang vacuum kapet? Bila kenduri kenara, siapa yang basuh pinggan? Ada orang yang berpelajaran tinggi yang buat benda itu. Siapa yang buat? Kadang-kadang orang itu lebih mulia daripada kita, walaupun dia cuma lulus darjah 6 saja. Tuan-tuan pergilah masjid mana-mana pun, akan ada orang macam itu. Yang pegawai dah balik, yang pengarah dah balik, yang pengurusi dah balik, dia masih lagi basuh pinggan. Dia buang baju, dia buang kain pelekat, tinggal spender je dia basuh pinggan tuan-tuan. Nama dia Tok Siak. Kalau tak ada Tok Siak, apa jadi pada surau kita? Tapi siapa ngenang Tok Siak? Siapa ngenang Tok Imam? Siapa yang ngenang Tok Bilal?
Kadang-kadang untuk demo ni allowance RM70 je, RM80 je untuk siap, sihat untuk siap. Imam RM200 je. Itu sebab imam Hindu lagi lawyer, lagi loaded daripada imam kita. Kita kena ubah tuan-tuan. Kalau kita sendiri tidak hormat kepada orang yang berkhidmat kepada masjid, pada surau kita, macam mana orang nak hormat kepada kita bangsa Islam, umat Islam? Jadi tuan-tuan, dua benda ini kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan akan ditulis sebagai syakiran dan sabiran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itu saja. Tuan-tuan pun ada kenduri. Saya tengok kenduri depan tu tadi, tuan-tuan pun dah gelisah kena pergi kenduri lagi. Jadi cukuplah sekadar itu. Saya ni tuan-tuan dah ceramah seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura. Ya, dah 18 tahun saya ceramah. Inilah kali pertama saya datang di tempat tuan-tuan selepas 80 tahun menjadi penceramah. Jadi kalau nak jumpa lagi pun lagi 18 tahun lah, insya-Allah. Tuan-tuan jemputlah lagi ya. 18 tahun dari sekarang. Jadi saya dah jamak, saya dah sembahyang jamak maghrib dan isyak, saya nak balik. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.